Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sebelum kita mula, saya nak tanya, saya punya suara clear tak? Clear, cikgu. Clear, cikgu. Okay, very good. Thank you. Um, okay, sekarang dah 10 minit dah kita tunggu. Yelah, saya faham lah kalau kelas 7.30 ni mungkin ada yang tension dengan ending takdir yang tertulis malam tu. So dia macam pagi ni dia lambat bangun kot ke macam mana tak tahulah. So I give you 1 to 2 minutes more nak lukis apa-apa. Nak lukis pada slide yang pertama tu. Macam-macam ya. Macam-macam gaya. Ada stranded. Person stranded on island tu dah ada dalam air dah. Oh, dia mungkin tengah berenang lah kot. Macam-macam ya. Lukis-lukis. Take your time lukis. Ada yang lukis pokok kelapa. Okay. Okay, ada yang ada wings lah. Okay, take your time to draw. Sementara kamu draw tu, atau sementara kita tunggu kawan-kawan draw ni, make sure you have a calculator near you ataupun dah buka siap-siap app calculator so that kita punya pembelajaran nanti lancar lah. Okay. So okay, and then dia punya colour pun tak adalah banyak sangat je. Alright. Oh, siap ada lukis. Ada kawan stranded dengan kawan. Okay. Wow, okay, so kreatif, baguslah. Pagi-pagi ni kita kan PKP kita kan disambung lagi kan. So setakat ni boleh berangan je lah pergi pulau-pulau ni. Rindunya nak pergi pulau-pulau. Dulu take for granted pergi pulau-pulau ni ya. Alright. Oh, kemasnya dia punya pokok kelapa. Okay. Last sentuhan akhir, lagi 20 seconds. Lepas tu kita mula pembelajaran hari ni ya. Okay. Kita tenang-tenang pagi ni. Okay, kita mulalah. Dah 7.43 dah. Alright ya. Untuk hari ini, kita akan menyambung pengiraan semalam. Semalam kita kira sampai jisim molekul relatif. Lepas tu kita cuba satu soalan jisim formula relatif. So sebagai sedikit ulang kaji mengenai pengiraan semalam, sedikit ulang kaji berkaitan dengan pengiraan semalam, kita akan mulakan kelas hari ini dengan menghitung jisim formula relatif. Lepas tu kita akan mula berkenalan dengan apakah konsep mol
dan kaitan antara pemalar Avogadro dengan bilangan zarah dan bilangan mol. Okey. So ini yang kita buat semalam, ini kita dah buat semalam. Cara mengira jisim formula relatif adalah sama macam kita kira jisim molekul relatif, di mana kita jumlahkan semua jisim atom relatif yang ada dalam apa sebatian tersebut, sebatian ionik tersebut, sebatian apa gabungan logam dengan bukan logam kan, macam zinc dengan klorida. Tak apa, tak payah kira sebab kita dah kira dah yang ni semalam, it's okay. So, kita cuba soalan yang pertama dulu. Okay, kita cuba kira jisim formula relatif untuk soalan pertama. Okay, ya. So walaupun istilah dia JFR, tapi sebenarnya pengiraan dia lebih kurang sama saja dengan kira JMR. So bila kita nak kira JMR, bila kita nak kira JFR, okay. So kita nak kira JFR, kita tahu kalsium dia ada kalsium karbonat. So kalsium ada 40 tambah dengan karbon ada 1, so 12 saja, tambah dengan 3 kali molekul oksigen iaitu 16 GAR dia. So 40 tambah 12 tambah 3 kali 16. Okay. And then sama juga yang seterusnya. Plumbum kita tahu dia punya GAR ialah 2. Kena buat apa? Sekali lagi ya soalan? Kena buat apa cikgu? Kena buat pengiraan dekat slide yang pendek ni. Semalam saya tak datang. Oh, kena ini saya tengah tunjuk dekat Google Meet sekarang cara nak kira. Nampak tak? Saya ada tengah share sekarang. So saya tunjuk. Ya nampak. Itu yang saya tengah buat sekarang lah. Ini yang kita tengah sama-sama buat sekarang. Okay, saya ulang balik. Okay, sekarang ni cara nak kira jisim formula relatif ialah dengan menjumlahkan jisim atom relatif setiap satu unsur yang ada, setiap satu atom yang ada dalam formula ni. So dalam formula ni ada satu kalsium, ada satu karbon, ada 3 oksigen. Okay. Lepas tu kalsium ni kita tahu jisim atom relatif dia ialah 40. Kita tengok dekat atas 40. So kalsium nilai dia 40. Lepas tu kita tengok dekat atas karbon nilai dia 12. Dia dekat atas 12. Okey, tambah 3 atom oksigen. Oksigen jisim atom relatif dia ialah 16. So jumlah dia berapa? Inilah jawapan untuk JFR untuk kalsium karbonat. Sama juga dengan molekul dekat sebelah. Molekul B, molekul plumbum sulfat. So plumbum sulfat dia ada satu atom PB, satu atom sulfur, 4 atom oksigen. So PB dekat atas nilai dia ialah 207. Tambah dengan sulfur nilai dia ialah 32 tambah 4 kali 16. Sebab apa 16? Satu atom oksigen, jisim atom relatif dia ialah 16. So jumlah dia berapa? Okay. Itu cara nak
kira jisim formula relatif. Saya tunjuk lagi sekali, final. Okay, ya. Kalsium karbonat ada satu kalsium, ada satu karbon, ada 3 oksigen. Kalsium nilai jisim atau relatif dia 40 tambah satu karbon 12 tambah 3 biji oksigen, ada jisim atau relatif dia ialah 16. So total dia berapa? Untuk plumbum sulfate, dia ada satu atom plumbum, satu atom sulfur, 4 atom oksigen. So, plumbum is 207, kita tengok dekat atas, tambah, kita tengok dekat atas, 32, tambah 4 kali 16. Kenapa 16? Sebab satu atom oksigen nilai dia 16. So, itulah cara nak kira JFR. Kalau dia bagi molekul macam kata molekul oksigen, O2. So, 2 kali 16. Tapi kita tak tulislah JFR, kita tulis JMR sebab itu adalah molekul. Okey. Link, kejap. Kita dalam ni ada 13 orang. Tapi dekat Google Meet ada. Oh, okay. Google Meet pun bilangan sama. Alright. So, setakat ini, adakah saya menjawab soalan? Kita sekarang ni nak kena buat apa? Boleh dapat jawapan? Okay. So, if you get 100 dengan 100 untuk kalsium karbonat, 303 untuk plumbum sulfate, boleh berikan right pada jawapan kamu? Okay. Give yourself a tick. Okay, 100 dengan 303. Okay. Ya. Haziq Mikail dengan Alia Sufia belum kira lagi. Ada 2 cara untuk kira. Untuk respon pada slide ni, kamu boleh guna teks, tekan T untuk teks. Lepas ataupun kamu boleh gunakan kalau ada stylus atau Apple Pen ke, Apple Pencil ke, boleh guna function pencil. Right. So Haris tanda Haris. Haris tanda right, Sarah pun tanda right, supaya nanti kalau kamu bila nota ni di-emailkan kepada kamu, kamu faham bahawa yang kamu buat tu dah betul, dah disemak. Okay, sekejap ya, sebab kita ada kawan-kawan yang baru mula belajar cara kira ni. So kita tenang-tenang dulu. Kalau nak sambung lukis island macam Haris buat ni, nak lukis island, lukislah dekat slide tu. Sementara tu. Okay, keep your creative juices flowing.
Amirah Hakimi tolong check feedback ya. Okay. Alia Sufia, are you okay? Adakah kamu punya internet connection tak berapa bagus ke? Tak berapa baik pagi ni? Okay, in the meantime, sebentar kita tunggu kawan-kawan ni sebab kita ada kawan-kawan yang baru belajar cara pengiraan ni hari ni. Boleh lukis apa-apa dulu pada slide tu. Nak sambung tema kehidupan di pulau boleh. Apa aktiviti yang kita selalu, kalau kita pergi pulau kita buat aktiviti apa? Mungkin ada yang memang berenang saja ke, ada yang pergi snorkeling ke, uh, ada yang minum air kelapa. Boleh lukis kat situ. Kalau boleh berangan dulu, kalau dapat pergi island nanti, pergi pulau nanti, nak buat aktiviti apa? Nak pergi naik jet ski ke? Kan? Manalah tahu lama teringin nak naik jet ski ya. Haris siap lukis sunset lagi. Sunset ke sunrise? Pagi-pagi ni nak lukis sunset pula ya. Sunrise cikgu. Oh, sunrise. Okay, sunrise. Alright. Sekejap ya. Alia pun tengah tulis. Sekejap ya. Kita tunggu sekejap je lagi. Sebab kita kena make sure kita semua dapat catch up cara nak kira ni dengan betul. Barulah kita boleh move on to the next part iaitu konsep mole. Kalau cara kira yang ni tak clear lagi, nanti dekat konsep mole nanti jadi lambat pula sebab part ni kita tak kuasai betul-betul. Okay, dah. Okay, Alia pun sudah. Okay, Alhamdulillah, very good. Okay, let's try another one. This one. Okay, let's try another one. Walaupun ada titik kat situ, jangan seperti kalsium sulfate .5H2O tu, itu maksud dia kalsium sulfate tu dilarutkan dalam air. So, kita masih kira semua. Ya. Untuk pengiraan jisim formula relatif. Oh, ada seorang tintong. Alright. Anak-anak,
sebab cara penulisannya agak baru untuk kita. Untuk molekul yang kedua tu, kalsium sulfate .5H2O tu, 5 tu ialah 5 H2O macam ni. Maksud dia ada 5 molekul air. Okay, ada 5 molekul air kat situ. Alright. Bukannya ada 5 kali 2. Bukan maksud dia ada 10 hidrogen ya. Ada 5 H2O kat situ Itu maksud CuSO4.5H2O tu. So ada Cu tambah S tambah 4O tambah 5 2H tambah O. Allah, tak muat pula. Sekejap ya. Cu tambah S tambah 4O tambah 5 2H tambah O. Tak elok. Sungguh tak cantik. Okay. Okay, habiskan kira. Okay.
150. Okey, ada yang tanya cara kira tadi. Mula saya susun dulu untuk saya tunjuk yang copper sulfate So mula-mula saya susun macam saya tunjuk dekat dalam slide ni. Ini seperti yang saya tunjuk dekat Google Meet Saya cerakinkan dulu. Ada satu copper, ada satu cuprum, ada satu sulfur, ada 4 oksigen, ada 5 molekul air. 5 molekul air saya buat kurungan. Dalam molekul air ada 2 hidrogen dan 1 oksigen. So daripada situ, daripada situ, barulah saya masukkan nombor. Iaitu, copper tadi, copper ada 64 plus sulfur ada 32. Okay, sekejap 32. Okay, lepas tu tambah 4 kali 16 tambah 5 kali 18. Saya dah kira siap-siap sebab 2 tambah 16. So, jawapan dia ialah 250. Like that. Okay, dekat sini 64 tambah. Sekejap. Jadi tak jelas pula kat situ. 64 plus. 64 plus. Oh, saya ingat saya punya tulisan. Tapi something like that lah. 64 plus 32 plus 4 times 16 plus 5 times 18. Ya. Tak semestinya nak kena tulis nak cerakinkan macam saya tulis CuS4O tu, itu saya tunjukkan untuk memudahkan cara nak identify atom apa yang ada dalam sesuatu formula. Okay. Cara yang yang saya tunjukkan sekarang ni pun okey, boleh difahami cara kira dia. Okey. Okay, saya semak satu-satu. Kalau yang saya dah bagi feedback tu, terus bagi tick
Okay, for the next part, kita akan kira JFR buat kali terakhir, tetapi with a bit of a twist. Kita soalan dia soalan aplikasi. Okay, sekejap ya. Mana habis kira lagi. Oh, okay, Aira dah kira dah. Okay. Adam tengah tekan kalkulator agaknya ya. Okay, Muklis pun dah habis kira. Adam tengah ni. Okay. Adam ni, saya tengah tunggu Adam habis kira ni. Adam ni, are you calculating ke macam mana? Okay. Adam tengah kira ke? Sebab the first question Adam dah kira. Second question je. Tinggal second question je. Kira. Okay. Damien pun tak habis kira ni. Okay. Okay. Last kali untuk soalan JFR. Kita tengok soalan berikut. Okay. Soalan berikut. Soalan berikut. Kita tahu, kita dah tahu JFR. Tapi kita tak tahu JAR. Kita tak tahu JAR. So macam mana nak cari? Kita dah tahu JFR dia ialah 100, tapi kita nak tahu JAR untuk X. So kita punya kaedah kaedah reverse lah. Pandai. Okay. Ramai yang dah buat 100. Tolak apa kan? Bagus.
100 tolak tolong perhatikan kat situ oksigen ada 2 ya. So kena buat 2 kali 16 ya kat situ. 2 kali 16 sebab NO2. 2 kali 16 kan. Jisim atom relatif untuk oksigen memang 16 tapi 2 kali 16. Be careful kat situ. Sebab tu kita always refer to the formula. Formula dia ialah X NO2. 1X, 1N, 2O. Kita nak cari X tu nilai dia berapa. Okay, you got 54. Okay, kalau dapat 54 bagi tanda right. Okay, so macam mana kawan-kawan kita kira? Okay, ini contoh ya. Satu contoh saya bagi. Okay, so kita tahu JFR ialah 100 tolak dengan 14 sebab 14 tu ialah nitrogen, tolak lagi dengan 2 molekul 2 atom oksigen. So tolak 2 kali 16. So dapatlah jawapan dia 54. Okay. That is how they got 100 tolak 14. Okay. Kalau tulis begitu pun boleh. Tak ada masalah. Tulis macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Kalau nak tulis tolak terus pun tak ada masalah. I can understand your way of thinking. So dia akan jadi kalau buat kurangan macam ni 100 tolak 46 dapatlah 54. Okey, sekarang ni hari ni kita nak buat konsep mol. Okay, ya. So boleh bagi tanda right. Sebelum kita masuk konsep mol, what do you think? We are almost halfway. What do you think? Are you still okay? Are you okay? Okay, cikgu. Oh, right, bagus. Kalau okay, letak rating I'm in a good space and can focus. Okay. Bagus, ada respon. Okay, sebab saya nak pastikan you are in a good state of mind before we go to konsep mol. Okay, konsep mol ni kita kena go through perlahan-perlahan, tenang-tenang sebab konsep mol ni melibatkan beberapa pengiraan dan ada melibatkan kefahaman tertentu lah. Okay. Okey. Mari kita berkenalan dengan konsep mol. Okey. So, dalam kehidupan seharian kita, kita dengan konsep mol. Okey. So, dalam kehidupan seharian kita, kita banyak menggunakan istilah-istilah unit untuk mewakili bilangan objek. Misalnya kalau kita sebut sepasang, kita tahu sepasang tu mewakili 2 objek. Kalau kita sebut 1 dozen, kita tahu 1 dozen tu ada 12 objek. Sama juga dengan konsep mol. Dalam kimia, penggunaan unit yang kita guna ialah unit mol. Okay. So kalau kita kata sesuatu atom atau sesuatu molekul atau sesuatu formula itu mengandungi adalah ada sebanyak 1 mol. So kita tahu dalam 1 mol atom atau 1 mol sesuatu molekul atau 1 mol sesuatu formula itu terdapat
6.02 kali 10 kuasa 23 bukan 1 kali 10 23. Google slide ni dia tak identify superscript. Okey, 6.02 kali 10 kuasa 23 bahan tersebut. Misalnya kalau saya bagi tahu, cuba kita tengok dalam rajah ni. Katakanlah dalam copper wire ni ada 1 mol kuprum. So dalam copper wire tu terdapat 6.02 kali 10 kuasa 23 atom kuprum. Sama juga kalau saya kata dalam satu gelas air tu ada 1 mol molekul air. So dalam gelas tu ada 6.02 kali 10 kuasa 23 molekul air. Sama juga dengan bahan ion. Larutan garam adalah sejenis formula sebatian ion. Jadi kalau saya kata dalam bekas tu ada 1 mol natrium klorida, maka bilangan ion natrium klorida yang ada dalam bilangan sebatian natrium klorida yang ada dalam bekas tu ialah 6.02 kali 10 kuasa 23. So kita gunakan konsep 1 mol ni, konsep mol ni sama macam kita guna dozen. Misalnya kalau kita kata half a dozen, setengah dozen. So kita tahu half a dozen ialah 6. Kalau kita kata 1 mol 1 mol atom kuprum, kita tahu nilai dia ialah 6.02 kali 10 kuasa 23. Kalau kita kata nilai dia adalah sebanyak 0.5 mol, ada separuh mol. So nilai bilangan atom dia ialah 3.01 kali 10 kuasa 23 misalnya. Itu cara kita mengaplikasikan konsep mol dalam menentukan bilangan zarah. So ini adalah sedikit information macam mana kita nak kaitkan bilangan mol dan bilangan zarah. So bilangan mol adalah sama dengan bilangan zarah dibahagikan dengan nombor Avogadro. So yang kita tengok dekat sini tadi, 6.02 kali 10 kuasa 23 tu adalah 1 per malar yang digunakan untuk menunjukkan nilai berapa banyak atom atau berapa banyak ion atau berapa banyak molekul dalam 1 mol bahan. So 6.02 tu 6.02 kali 10 kuasa 23 tu kita kenali sebagai nombor Avogadro. So dalam formula ini bilangan mol adalah sama dengan bilangan mol, simbol dia N kecil. Simbol N kecil tu adalah standard. Bilangan mol, simbol dia N kecil sama dengan bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okay. And then, so dia punya kesimpulan dia, kalau kita nak cari bilangan mol, kalau kita nak cari bilangan zarah, kita buatlah bilangan mol kali dengan nombor Avogadro. Tapi kalau kita nak cari bilangan mol, bilangan zarah bahagi dengan nombor Avogadro. Okay, macam mana kita nak apply? Contoh dia dekat sini. Okay, cuba kita jawab soalan ni. Kita tahu bilangan mol berapa sebab dalam soalan dia kata berapakah bilangan atom yang terdapat dalam 0.2 mol magnesium. So kita dah tahu bilangan mol, kita tahu 1 mol ada 6.02 kali 10 kuasa 23. Jadi kalau 0.2 mol, berapa bilangan zarah yang ada? Kita darabkan aje lah berapa jawapan dia. Berapa jawapan untuk yang ni? Okey.
Okey, so jawapan dia ialah saya setuju. Jawapan dia ialah 1.204 kali 10 kuasa 23. Okey. Dekat sini maknanya kita tahu bahawa kalau kita tahu bilangan mol, uh, nak cari bilangan zarah ada berapa banyak atom ke, berapa banyak molekul ke, berapa banyak ion ke, kita simply darab saja bilangan mol kali nombor Avogadro. So, mari kita tengok dekat sini. Kamu boleh kira tak untuk yang ni pula? Okay, cuba kira kalau 0.1 mol atau 3.5 mol dapat berapa? Okay, ya. So the first one, sebab dia 0.1 kan, so basically nombor dia sama tapi dia punya power tu turun lah. 6.02 kali kali 10 kuasa 22. Alright, good. Okay, the first one ialah 6.02 kali 10 kuasa 22. If you got it, give yourself one tick. Okay. Ya, Adam Safi. Terus kira Adam Safi, terus darab je. Oh, dia terus tulis jawapan 2.107 kali 10 kuasa 24. Okey, betul. Jawapan Muklis betul
The second one ialah 2.107 kali 10 kuasa 24. Okay. Yang ni tak habis lagi kot ya. Amirul tak habis kira lagi ya. Oh, okay. Amni dah. Okay, Aira pun dah. Right. Kita dekat Google Meet ni ada berapa orang ya? Ada 20 orang lah. Tolak 2, 18 orang. 18 orang, ada 2 orang tak masuk pedek. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya pula. Ya. Right. Ya. Okey, mari kita cuba soalan seterusnya. Contoh seterusnya. Okey, contoh seterusnya ni dia bagi satu sampel zinc klorida yang ada 3.01 kali 10 kuasa 24 unit zinc klorida. Maknanya dekat sini bilangan zarah dia bagi, tapi dia suruh kita cari bilangan mol pula. Bilangan zarah dia bagi, tapi dia minta kita cari bilangan mol pula. So, kita terbalikkan rumus tu, kita akan dapati bilangan zarah yang diberikan tu bila dibahagikan dengan nombor Avogadro akan dapatlah bilangan mol. Okey, bila kita bahagi bilangan zarah bahagi dengan pemalar Avogadro, kita akan dapat bilangan mol. Berapakah bilangan mol dia? Okey, bilangan mol dia ialah 5. Bagus. 5 mol negatif 1. Okey, unit dia ialah 5 mol negatif kuasa negatif 1. Sorry. 5 mol kuasa negatif 1 . Okey. 5 mol kuasa negatif 1. Right, these are your answers. Very good. Okey, mari kita cuba dalam soalan-soalan lain pula. Okey ya, kita cuba soalan ni. Okey ya, soalan ni ingin saya sebab Google Slide tak boleh baca, ada setengah slide tu Google Slide tak dapat baca, ada kuasa dia. Jadi sebenarnya soalan tu ialah 3.02 kali 10 kuasa 23 unit magnesium. Soalan kedua tu 3.612 kali 10 kuasa 24. Dia 10 kuasa 23 dengan 10 kuasa 24. Kiri dan kanan tu ya. Ada sedikit error kat situ.
Okay ya. Error ya kat situ. Kuasa 23, kuasa 24 ya. Please please be alert part tu. Sorry saya pergi tukar pula. Tukar slide pula. Okay. Sorry. Bukan. Okay. Sorry. You can do it. Sebab bahagi ya. Dia ni sikit ya. Dia mencabar sikit nak tulis dalam padat. Tak apa, take your time. Tenang, tulis. Okay, mari kita tengok. Okay. The second one is 6 mol. The first one is tak dah nampak lagi jawapan kat sini. Okay. Tak apa, take your time. Sepatutnya dah tak ada dah. Ni ya.
untuk yang second tu, sepatutnya tak ada dah kali 10 kuasa 45. Jawapan yang saya tengah fahami ni ya. Tak ada dah 10 kali 45 sebab kan dibahagi. So dia tinggal 6 mol saja. So kamu punya magnesium oxide tu pun kamu kena check balik ya. Check balik. Macam mana boleh dapat 5.02 sebab 3.02 adalah lagi kecil daripada 6.02. So sepatutnya dia bermula dengan 0 point something jawapan dia. Cuba check balik. Sebab kuasa dia 3.0 untuk magnesium oxide tu 3.02 kali 10 kuasa 23 bahagi dengan 6.02 kali 10 kuasa 23. Maknanya basically dia adalah 3.02 bahagi 6.02. So 3.02 bahagi dengan 6.02 mestilah nilai dia 0 point something. Sebab 3.02 tu is essentially half daripada 6.02, lebih kurang lah. So so berapa mol kat situ, bila kamu dah dapat jawapan tulis berapa mol Okay. So the first one ialah 0.5 mol. Bukan 5 mol ya, 0.5 mol. Cuba cek balik cara kamu kira. Sebabnya sepatutnya jawapan dia ialah 0.5 mol sebab 3.02 bahagi dengan 6.02. Kita boleh disregard dah dia punya power tu, 10 kuasa 23. Sebab atas bawah 10 kuasa 23, atas 10 kuasa 23 bawah. Nombor yang sama, kita boleh cancel out. So tinggallah 3.02 bahagi dengan 6.02. Okay. Okay. So saya perlu buat sedikit penambahbaikan kat sini. Mungkin tadi tu penerangan saya ada kesilapan sikit, iaitu mengenai penulisan mol negatif 1 tu. Untuk mol negatif 1 tu, bila kita start kira jisim zarah, baru kita tulis unit mol negatif 1. Sebabnya dia akan jadi gram mol negatif 1. Untuk bilangan mol, kita hanya tulis mol saja, MOL. Okay, negatif 1 tu tak payah sebab ini bilangan mol ya. Saya ter-advance tadi sebut unit dia mol negatif 1, sedangkan kita belum kira jisim zarah lagi. Kita hanya kira bilangan mol. Kita gunakan mol negatif 1 tu bila kita kira jisim zarah lagi ya. Kita akan apply bilangan mol dan nombor Avogadro untuk mendapatkan jisim zarah. So unit dia ialah gram mol negatif 1. Masa tu baru kita guna. Sekarang ni kita hanya kira bilangan mol. So dia tak ada negatif 1 tu. Dia hanyalah mol saja. Okay. Thank you for your cooperation. Okay. So siapa yang tulis mol negatif 1 tu betul kan ya? Tulis mol saja. Saya ter-advance pula tadi sebab duk ingat macam nak kira jisim zarah dah. Soalan pertama, magnesium oxide, jawapan dia 0.5 mol. Karbon dioksida, jawapan dia ialah 6 mol. Okay. 0.5 mol ya. Kalau tak dapat 0.5 mol tu kena check balik. Ada beberapa orang dia tak dapat 0.5 mol, dia dapat 5 mol. So orang-orang ni kena check balik.
balik untuk magnesium oxide. Okay, kalau dapat 0.5 dengan 6 mol tu, betul dah. Boleh bagi right dia. Saya tengah semak orang yang dapat 5 mol. Okay, kalau dia dapat 5 mol tu, mungkin cara bahagi dia tu ada something wrong lah. Okay. Okey, kita tinggal 13 minit berbaki. Memang ngam-ngam untuk kira lagi satu kaedah untuk menggunakan pemalas Avogadro untuk pengiraan. So ini pengiraan dia saya terus tunjukkan sampai habis, sampai penyelesaian. Okey, sebagai contoh ini jenis soalan yang dia bagi kontainer untuk molekul yang dibincangkan atau zarah yang dibincangkan. Sebagai contoh dekat soalan ni dia kata satu balang ada 2 mol gas oksigen. So berapa bilangan molekul oksigen? So bilangan molekul kita tahu dah bilangan mol, kita darab je lah dengan pemalas Avogadro. Lepas tu dia pecahkan lagi, dia kata dia nak bilangan atom pula. Kalau molekul kita terus darab, tapi sekarang kita tahu setiap molekul oksigen ada 2 atom oksigen. So kita kena darab dengan 2. Itu kalau dia nak kira sampai ke tahap singular atom. Cuba kita apply pengetahuan ini dalam soalan berikut. Okay, ya. So sebuah botol reagent ada 1.806 kali 10 kuasa 25 unit kuprum. So 1.806 kali 10 kuasa 25 ni apa? Ini adalah bilangan zarah. Okey. Jadi dia dah bagi bilangan zarah, boleh tak kita kira berapa bilangan mol kuprum dalam tu? Dan berapakah jumlah ion? Kalau jumlah ion kita kena kira ada berapa ion dekat dalam satu sebatian copper oxide atau kuprum oksida tu. Okey. Bahagilah.
Okey ya. Bagus. Jawapan dia ialah 30 mol. Okey, jawapan dia ialah 30 mol. Untuk A, bagus. Okey, kita simply bahagi saja 1.806 kali 10 kuasa 25 bahagi dengan 6 pemalas Avogadro 6.02 kali 10 kuasa 23. So jawapan dia 30 mol. Okey, good. Okay, next question. Kita dah tahu sebenarnya bilangan zarah tu 1.8 kita dah tahu untuk kuprum oksida dia dah bagi ada 1.806 kali 10 kuasa 25 ketul kuprum oksida. Sekarang ni dia nak ion, dia nak satu persatu. Dia nak berapa ion kuprum, berapa ion oksida. So kalau kita nak satu persatu tu, apa yang kita nak kena buat dengan nombor bilangan zarah tu? So 1.806 tu kita kena buat apa? The first, untuk soalan A, jawapan dia 30 mol 30. Ada, kalau most of you cara kira tu dah betul dah, jalan kerja tu betul dah. Kalau tak dapat 30 mol tu mungkin kesilapan masuk dalam kalkulator saya rasa. Okay, untuk B, so kita dah tahu bilangan zarah. Okay, 1.806 tu adalah nombor atau bilangan untuk CuO. Gabungan CuO tu, copper oxide, kuprum oksida. Sekarang ni soalan dia ialah hitungkan jumlah ion. Maknanya hitungkan berapa Cu2+, berapa oksigen, berapa ion copper, berapa ion Cu, berapa ion kuprum, berapa ion oksigen. Maknanya kena pecah dua lah kan? Kena pecah dua. So sekarang ni kita dah ada 1.806. 1.806 sama dengan adalah nombor untuk CuO. So kalau kita nak pecah, kita nak kira berapa Cu, berapa O, 1.806 tu kena buat apa? Apa operasi yang kita kena buat kat situ? Kita kena tambah ke, bahagi ke, darab ke, buat pecahan ke, kita nak buat apa dengan 1.806 tu? 1.806 kita kena darab dengan 1.806 kali 10 kuasa 25 tu, kita kena darabkan dengan kita darabkan dengan 2 lah. Sebab apa kita darab dengan 2? Sebab dia ada satu copper, satu kuprum, satu oksigen. Ya. Sekejap. Saya tengok ada yang confused ni. Okay. So, sekejap. Pakai warna purple lah. Kita ada 1.806. Sekejap ya, saya paparkan dekat skrin sekarang, dekat Google Meet. 1.806 kali 10 kuasa 25 ni adalah untuk CuO. Okay, dalam satu molekul CuO ni ada satu copper dan satu oksigen. So ada 2 ion kat sini. So untuk mendapatkan jumlah ion, kita darablah dengan 2. 1.806 kali 10 kuasa 25 darab dengan 2. So berapa jawapan dia? Okay, so saya ulang balik. Dalam soalan ni, 1.806 ni adalah untuk CuO. Tapi dalam satu CuO ada 2 ion.
satu ion kuprum, satu ion oksigen. Jadi untuk mendapatkan jumlah ion, kita darablah dengan 2 sebab dalam satu tu ada 2 ion. Okey, tak apa. Sekarang dah pukul 8.57. Saya pun tak nak ambil masa kamu dengan lebih lama. Kita akan cuba lagi satu lagi soalan yang lebih kurang macam ni during our next class. Okay, no worries. Last kali 3 minit terakhir ni saya minta maaf. Saya cut dulu kamu punya pengiraan. Tak apa, kamu dah boleh dapat 30 mol pun dah mencapai dah saya punya objektif pembelajaran hari ni. Okay, last kali saya mohon kamu punya refleksi. Apa yang senang, apa yang kamu rasa macam menarik dan challenging, just nice untuk kamu hadapi untuk hari ni, dan apa yang kamu rasa susah sangat untuk hari ni. Okay, so saya dapat identify tadi. Yang susah tadi ialah part nak relate bilangan zarah kepada bilangan ion. Tak apa, itu kita akan repeat lagi next class, okay? Okay, so basically saya rumuskan dalam 2 minit terakhir ni, saya rumuskan. Hari ni yang kita belajar cara nak kira JFR. Cara nak kira JFR tu sama saja, kita tambah JAR setiap atom yang ada dalam sesuatu sebatian tu, dapatlah JFR dia. Yang baru hari ni ialah kita belajar mengenai konsep mol. Satu mol sesuatu bahan atau unsur itu mengandungi 6.02 kali 10 kuasa 23 elemen, bilangan elemen yang membentuk bahan tersebut. Kalau kita cakap pasal atom, maknanya ada 6.02 kali 10 kuasa 23 atom misalnya. So kita juga apply penggunaan pemalas Avogadro tu untuk cari bilangan mol dan untuk cari bilangan zarah. Cuma saya dapati hari ni bilangan zarah ni macam ada problem sikit. So next class kita akan tengok ya. Oh, alright. Okay, so okay. That is all for today. Thank you so much for coming. Thank you so much for being involved with our class today. That is all for today. Thank you so much. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, teacher. Okay. Sama-sama. Cikgu, Ya. yang kita belajar